wabarakatuh. Asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, setinggi-tinggi kesyukuran pada hari ini, pada petang ini dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan dengan karim berkenaan dengan ilmu qiraat. Jadi setelah tadi beberapa ada masalah-masalah tertentu teknikal dan sebagainya, seperti mana yang Ustaz sebut, menguji kesabaran, dah sebab kita dah nak masuk pembincangan yang baru, tajuk yang baru, riwayat yang baru. Jadi mudah-mudahan dengan kesabaran semua, Allah Subhanahu wa taala limpahkan lagi ganjaran kepada kita, dan itulah dalam menuntut ilmu istiqamah, berterusan, kita bersemangat dalam menuntut ilmu Al-Quran. Jadi insya-Allah setelah kita selesai belajar tentang usul ataupun metodologi qiraat nafi' riwayat qalun, maka pada hari ini bermulanya kita akan bincang riwayat yang kedua daripada qiraat nafi', iaitu riwayat Warash. Riwayat Warash. Jadi Ustaz ucapkan ribuan terima kasih kepada Datin khususnya selaku pengurus kepada RH Qiraat Center yang menganjurkan program seperti ini, memberi kesempatan kepada semua tuan-tuan puan-puan semua asatizah dapat mengisi masa pada waktu sebegini dengan kita menambah ilmu pengetahuan Al-Quran. Okey. Usul qiraat Imam Nafi'. Usul qiraat Imam Nafi'. Kita akan bincang usul qiraat Imam Nafi' ini. Sebelum daripada itu, izinkan Ustaz sekali lagi berkongsi tentang latar belakang kepada pengajian qiraat secara ringkas sahaja berkenaan dengan Thoriq, supaya kita jelas dan faham tentang Thoriq. Ini pernah diceritakan sebelum daripada ini, terulang lagi berkenaan dengan pengajian Al-Quran, ya, talaki atau membaca Al-Quranul Karim. Maka seorang pembaca itu kemungkinan dia akan melalui salah satu daripada Thoriq-Thoriq yang berikut. Maknanya kita baca Quran pastinya akan melalui salah satu daripada Thoriq-Thoriq berikut. Pertamanya kita panggil Thoriq Asy-Syatibiyah. Disebut sebagai Thoriq Asy-Syatibiyah, maka dia merujuk kepada Thoriq yang dihimpun, yang disusun oleh Abu Al-Qasim atau Al-Qasim bin Firruh, yang mana beliau ulama yang terkenal ini, dia menyusun qiraat dalam bentuk qasidah yang digelar sebagai Hirzul Amani, Wajhut Tahani, satu kitab yang bentuknya dalam bentuk qasidah ataupun kita sebut syair. Dalam bentuk syair tersebut menghuraikan cara-cara bacaan qiraat sebanyak 7 qiraat. Jadi kita dah belajar qalun. Selesai qalun adalah merujuk kepada Thoriq Asy-Syatibi. Jangan kita ingat Thoriq Asy-Syatibi. Maknanya kalau bincanglah 7 qiraat, maka ia melibatkan Thoriq Asy-Syatibi. Tapi kalau kita terus kepada yang kedua, namanya Thoriq Ad-Durrah. Bila disebut Thoriq Ad-Durrah, Thoriq ini disusung oleh Imam Ibnu Al-Jazari, ataupun nama sebenarnya Muhammad bin Ali bin Yusuf. Jadi beliau, ulama yang terkenal ini, menyusun qiraat tambahan daripada Imam Syatibi sebanyak 3 qiraat, melengkapkan jumlah qiraat menjadi 10 qiraat. Nama Thoriq ini ialah Thoriq Ad-Durrah. Jadi dia susun dalam bentuk qasidah juga, imam qiraat yang nombor 8, nombor 9 dan nombor 10. Okey. Kemudian
Bila kita sebut sebagai Thariq Syatibi dan Thariq Ad-Durrah, gabungan ini menjadikan 10 qiraat, maka ia dikategori sebagai qiraat surah. Qiraat surah, qiraat kecil. Qiraat kecil maknanya tidaklah susah sangat. Qiraat kecil. Manakala Thariq yang ketiga adalah Thariq Thayyibatun Nash. Kita yang disusun oleh ulama yang terkenal, orang yang sama, iaitu Muhammad bin Ali bin Yusuf atau dikenali sebagai Ibn Hazm. Dia susun lagi satu bentuk qasidahnya yang menghimpunkan al-qiraat al-ash, qiraat 10 sekaligus, dan ia adalah bacaan yang banyak dari segi wajah-wajahnya, melebihi daripada apa yang disusun oleh Imam Syatibi atau yang disusun dalam Ad-Durrah. Jadi ini dikategori sebagai qiraat kubra. Jadi apa yang kita akan bincang pada petang ini bermulanya riwayat Warash juga berdasarkan Thariq Asy-Syatibi. Kalau kita bincang Warash dengan Thariq Thayyibah, maka sudah pasti ada bezanya. Samalah bincang atau belajar riwayat Hafs Thariq Syatibi dengan riwayat Hafs Thariq Jazari. Ada beza, begitulah setiap riwayat atau qiraat. Okey, harapnya boleh faham dan jelas perkara ini sebagai latar belakang kepada qiraat. Lagi kita sebut imam qiraat ini ada 10. Satunya Nafi', perawinya Qalun dan Warash. Yang kedua Ibnu Kathir, perawinya Al-Bazzi dan Qumbul. Yang ketiga Abu Am, perawinya Ad-Duri dan As-Susi. Yang keempat Ibnu Amir, perawinya Hisham dan Ibnu Zakwan. Yang kelima Asim, perawinya Syu'bah dan Hafs. Yang keenam Hamzah, perawinya Khalaf dan Khallad. Yang ketujuh Al-Kisai, perawinya Al-Laith dan Ad-Duri. Yang ke-8 Abu Ja'far, perawinya Ibn Wardan dan Ibnu Jammaz. Yang ke-9 Ya'qub, perawinya Ruwais dan Rauh. Yang ke-10 Khalaful Ashir, Khalaf ke-10. Namanya Khalaf Al-Ashir, Khalaf ke-10. Kenapa Khalaf diletakkan ke-10? Kerana dah ada sebelum ni namanya Khalaf, orang yang sama. Dia menjadi perawi dan dia menjadi imam. Dan dia ada perawinya tersendiri namanya Ishaq dan Idris. Jika disebut berulang kali nama-nama imam-imam ini, ibaratnya kita sebut nama-nama sahabat-sahabat kita, anak-anak kita. Maknanya akhirnya nama-nama ini sebanyak 30 nama kita akan ingat. Ya, insya-Allah. Rasanya dah ada pun yang ingat kan nama-nama ni. Ada ataupun yang ada ingat nombor 1, 2, 3 sampai 10 je dia ingat nombor tak ingat. Mungkin juga kan. Jadi yang kita dah belajar apa? Kita belajar Nafi' Qalun. Sekarang kita lengkapkan. Kita akan lengkapkan qiraat Nafi'. Jadi kita belajar riwayat Warash. Okey. Kemudian apakah beza antara usul dan far'u? Supaya ianya jelas kita faham tentang beza dua istilah ini. Usul bermaksud kepada permasalahan ilmu qiraat yang ada kaedah-kaedah tertentu. Mana bila sebut usul kepada kaedah-kaedah. Kaedah-kaedah dalam pembacaan Al-Quran. Dalam tu adalah beberapa bahagian seperti idgham, mad, imalah, taulif, ibdal, lain-lain lagi. Banyak perkara ataupun kaedah-kaedah yang kita akan belajar, kesemuanya dikategori sebagai usul. Manakala farsh ataupun farshul huruf merujuk kepada lafaz ataupun perkataan yang berlaku khilaf. Khilaf tu maknanya perbezaan, perselisihan di kalangan qurra. Qurra itu maknanya ulama. Qori, jamak kepada qori, jadi qurra, dan ia tidak termasuk dalam kategori kaedah usul. Dia berbeza dengan usul. Dia ni dinamakan farsh kerana pertebarannya. Dia duduk pertebaran di dalam Al-Quran. Ada dalam surah Fatihah sikit, ada dalam surah Al-Baqarah,
dalam ayat tertentu ada surah Ali Imran, dalam ayat tertentu dalam surah An-Nisa dan seterusnya lah. Jadi perkataan-perkataan yang berbeza sebutan di antara kiraat itu dipanggil farsh. Tapi kalau formula, kalau kaedah, kalau hukum-hukum tajwid, maka disebut sebagai usul jika ianya berbeza atau dibincangkan. Okey, baik. Dalam untuk kita belajar riwayat Warash ini, Ustaz akan menggunakan kitab At-Tuffah Al-Jauhariyah. Kitab ini juga kitab yang Ustaz susun, kitab yang kedua lah. Kitab yang kedua dan kitab ini yang Ustaz rasa Ustaz puas hati dalam penyusunannya agak lama, nak boleh selesaikan cetak itu, disemak, akhirnya berpuas hati dan rasanya boleh difaham dengan mudah, tapi tak dapat tidak kena belajar juga ya, melalui bacaan buku saja mungkin tak berapa nak faham pada tempat-tempat tertentu. Jadi insya-Allah kita akan cuba bincangkan dalam buku ini yang mengandungi sebanyak 150 muka surat. Saya percaya dah ramai yang ada sebab itu dah ada yang order, dah ada yang miliki buku ini. Okey, kalau yang belum lagi boleh berhubung semula, tanya macam mana nak dapatkan dia. Okey. Baik. Nafi'. Perawinya ialah ataupun riwayatnya ialah Qalun Warash. Jadi secara tak langsung kita sekarang dah pun ingat nama ni, tak hafal pun. Nafi', Qalun dan Warash. Dah ingat pun. Sebelum ini tak pernah pun dengar nama-nama ni. Kan? Tak pernah dengar pun nama Warash. Yang biasa dengar Waras. Kabare Waras. Itu yang biasa dengar. Rupanya Warash. Ya, ada nama ulama. Ya, nama ulama dalam bab ilmu bacaan Al-Quran. Jadi seperti yang Ustaz dah sebut tadi, belajar Qalun kemudian Warash, maka lengkaplah satu kiraat yang namanya kiraat Nafi' berdasarkan Tariq Asy-Syatibi. Berdasarkan Tariq Asy-Syatibi maknanya ia melalui jalan Azra. Dia ada satu lagi Asbahani. Di bawahnya, di bawah Warash, ada lagi bawah Warash muridnya ada jalan Azraq, ada jalan Asbahani. Jadi yang kita bincang adalah jalan Azraq. Itulah melalui yang disusun jalannya, trek yang disusun oleh Imam Syatibi menemui jalan namanya Azraq. Ya, kemudian naik kepada Warash. Baik. Kita akan bincang dalam Warash ini tak banyak ya, 13 bab usul saja. 13 tajuk je. Jadi tak banyaklah. Macam kita kata rukun solat lah ni 13 kan. Selesai 2 rakaat ke dah siap. Tapi kita tak akan bincang dalam masa satu hari. 13 bab ini, kalau Qalun ni kita lihat 8 pertemuan baru selesai. Yang ni Ustaz rasa ganda lah. Sebab perbincangannya perlu kepada penerangan yang agak detail, agak perinci dan perlu bawa tak boleh laju sangat untuk Warash. Baik. Apa yang kita kandung dalam 13 ini? Kita akan bincang ini tajuk-tajuknya. Pertama, menyambung di antara dua surah. Yang kedua, kita akan bincang tentang silah mim jamak. Yang ketiga, ha'ul kinayah. Yang keempat, mad dan qas. Yang kelima, 2 hamzah dalam 1 kalimah. Yang keenam, 2 hamzah dalam 2 kalimah. Yang ketujuh, hamzah mufrad. Ke-8, idgham as-saghir. Yang ke-9, fath imalah dan taqlil. Yang ke-10, hukum ra'. Kalau masih ingat kita belajar Qalun, tak bincang pun hukum ra'. Tiba-tiba bila masuk Warash, ada tajuk hukum ra'. Lagi hukum yang ke-11, hukum lam. Juga tak dibincang dalam Qalun, tapi dibincang dalam Warash. Kemudian yang ke-12, ya idhafah. Yang ke-13, ya az-zawaid. Dibincang sama dengan yang Qalun. Ada tajuk-tajuk yang sama dengan Qalun, ada penambahan-penambahan bagi riwayat Warash kerana ia berbeza bacaannya dengan Qalun. Walaupun satu guru, walaupun Qalun belajar daripada Nafi', walaupun Warash belajar daripada Nafi',
Tetapi perbezaan itu berlaku. Kenapa boleh berlaku sedangkan gurunya yang sama? Nafi'. Kenapa Nafi', Qalun dengan Warash itu ada perbezaan bacaan macam gini, tuan-tuan dan puan semua belajar melalui ustaz. Ini ustaz sampaikan ilmu, takkanlah ada berlaku perbezaan, kan? Tapi Imam Nafi' dulu dia bukan mengajar dengan bentuk Zoom macam ni. Tak ada lagi kan? Maksudnya Imam Nafi' ini kena faham, dia ni ramai tok guru. Ya, ramai tok guru kita dah sebut sebelum ni. Guru Imam Nafi' adalah lebih kurang disebut dalam kitab seramai 70 orang. 70 orang adalah gurunya terdiri pada kalangan tabi'in. Maka guru-guru yang mengajar ataupun Imam Nafi' berguru ada berbeza dari segi pengajiannya. Maka dia ajar kepada Qalun tu caranya lain daripada apa yang dia ajar kepada Warash. Kerana itu berlaku perbezaan tersebut. Ya, okey. Sebelum kita belajar ataupun bincang tentang usul, mesti kita kenal dulu siapa dia Warash. Jadi secara ringkas kita lihat siapakah dia Warash. Warash ni sebenarnya satu gelaran, bukan namanya yang sebenar. Gelaran ni diberi oleh Imam Nafi'. Kalau Qalun juga satu gelaran. Imam Nafi' juga gelarkan kepada Qalun. Kenapa gelarkan sebagai Qalun? Kerana bacaannya elok. Ya, tapi Imam Nafi' gelar pula kepada Warash yang nama asalnya Imam Uthman bin Sa'id bin Abdullah bin Amr bin Sulaiman bin Ibrahim al-Misri al-Muqri, tapi Nafi' gelarkannya Warash kerana kulitnya yang sangat putih. Antara yang disebutnya begitu. Ada lagi pandangan yang lain. Jadi kerana kulitnya sangat putih, Nafi' gelar kepada kepada Uthman bin Sa'id ini Warash. Rupanya Imam Nafi' dia suka bergelar. Suka gelar. Kerja panggil yang ni pun ini panggil Warash. Bukan nama sebenar, tapi gelaran tu gelaran yang cantik lah. Tak ada masalah. Kalau kita gelar yang baik-baik, orang pun suka ya. Gelar orang ni Atromeh rasa tak ada masalah. Spiderman rasa tak ada masalah. Okey, misalnya contoh. Okey, dilahirkan tahun 110 Hijrah. Dilahir 110 Hijrah. Bersamaan 725 Masihi di Qift. Maknanya dia lahir di Qift tu terletak di Mesir. Di sebelah selatan Mesir. Okey. Kemudian dia berhijrah ke Madinah dan mempelajari Al-Quran daripada Imam Nafi'. Dia belajar daripada Imam Nafi'. Bacaan ini iaitu Imam Nafi' ini bin Abdul Rahman bin Abi Nu'aim Al-Laythi Al-Madani yang berasal daripada Asfahan, Iran, dan sempat khatam beberapa kali pada tahun 155 Hijrah. Daripada Mesir pergi ke Madinah. Satu pengorbanan yang dilakukan oleh Imam Warash. Bukannya dekat. Kalau naik kapal terbang pun 1 jam 50 minit. Kalau naik kereta 17 jam. 17 jam perjalanan. Ada yang lebih daripada itu lagi. Jadi jauh perjalanan tu, jaraknya jauh. Kalau kita katakan naik kereta 17 jam ni memang lama lah. Tapi waktu dulu belum ada kereta. Pengorbanan lah tu. Kita takkan nak belajar sekejap je dah sampai pun dah rasa macam tak mampu. Jadi itu perlu kepada pengorbanan. Bagaimana usaha ulama-ulama terdahulu sebagai tauladan, sebagai semangat kepada kita. Bila dah rasa jauhnya berapa kilometer, dekat dengan 10 kilometer jugalah rumah Tok Guru tu nak mengaji, jauh lah. 10 kilometer jauh dah. Teruk sangatlah kan. Ini sebagai motivasi. Cuba ingat balik bagaimana ulama, jauh perjalanan mereka, jauh betul lah. Kalau 10 kilometer pun jauh, memang dahsyat kita ya. Sempat khatam berapa kali tahun 155 Hijrah. Kemudian barulah dia balik semula ke Mesir. Habis belajar dengan Imam Nafi',
kembali semula ke Mesir, tanah airnya. Jadi dengan kemahiran dan kefasihan Imam Warash dalam pembacaan Al-Quran dan luas juga pengetahuan dia dalam ilmu tajwid, fasih dalam bahasa Arab, elok pula suara dia, yang orang siapa-siapa yang mendengarnya tertambat hati mereka yang mendengar bacaan beliau, layaklah dia menjadi guru besar dalam ilmu qiraat di tanah airnya di Egypt, Mesir. Di Mesir. Dalam perjalanan pergi pun jauh, dia patah balik jauh. Itu yang disebut sebagai mencari ilmu, kemudian bawa balik ajar kepada masyarakatnya. Okey. Seterusnya bacaan Warash, bila dah Warash balik, maka sebab itu di Mesir waktu ketika dulu masyhur ataupun diamalkan oleh umat Islam di Mesir. Sebelum itu penduduk di Mesir mereka mengamalkan bacaan yang lain. Ya? Dikatakan mereka beramalkan bacaan Abu Amr. Kemudian bila Warash balik, dikembangkan bacaan Warash. Bacaan dia lah. Bacaan dia. Jadi sebenarnya bukanlah dia namakan ini bacaan Warash, tak. Dia kembangkan bacaan. Apa yang dia belajar daripada Imam Nafi', cuma bila dia dah terkenal yang belajar daripada dia, orang pun cakap, Warash. Jadi akhirnya nama dia tu dinisbahkan dalam ilmu qiraat, dalam ilmu pembacaan, tersenarai dalam perawi-perawi qiraat yang mutawatirah. Jadi oleh kerana Warash ini merupakan orang yang bertanggungjawab kembangkan dan masyhurkan bacaan yang diambil daripada gurunya di Madinah, maka dinisbahkanlah bacaan menurut kaedah yang diajar oleh Imam Warash sebagai bacaan riwayat Warash qiraat Nafi'. Bacaan riwayat Warash ni tuan-tuan dan puan-puan semua masih lagi diamalkan oleh umat Islam. Antara negara yang masih mengamalkan bacaan ini ialah di Algeria, di Algeria, di Morocco, di Tunisia dan beberapa buah negara yang lain. Jadi ustaz ni rasa macam memang nak dengar sangat-sangat bacaan Warash. Memang minat sangat-sangat bacaan Warash masa belajar dulu di Mesir dulu, rasa talaki dengan syekh tu rasa seronok dan rasa nak, sebab kita ada di negara-negara ini, jadi alhamdulillah sempatlah sampai ke Morocco dan juga di Tunisia, dapat dengar sendiri bacaan Warash. Memang kita nak melalui YouTube boleh dengar tapi dia lainlah, lain rasanya, ya. Jadi insya-Allah week ni bolehlah rancang pergi kembara tempat-tempat yang bacaan-bacaan qiraat berbeza ni, ya. Insya-Allah. Okey. Beliau ni meninggal dunia di Mesir tahun 197 Hijrah bersamaan dengan 812 Masihi. Usia dia 87 tahun. Kalau Qaulun kemarin 100 tahun, ya. Kalau masih ingat lagi yang Qaulun 100 tahun, ini 87 tahun. Dikuburkan di suatu tempat dikenali ramai di Mesir, namanya Al-Qarafah, ya. Al-Qarafah, perkuburan yang memang masyhur di Mesir. Ramai ulama-ulama ataupun penduduk-penduduk Mesir itu dikebumikan di situ. Baik. Di sini pula Ustaz tunjukkan sanad riwayat Warash. Bagaimana kalau kita lihat di sini, nak buktikan bahawa bacaan Warash ini bukan bacaan rekaannya tetapi pengambilannya daripada guru ke guru ke guru, daripada Imam Nafi' pula ambil daripada guru-gurunya yang disenaraikan ini 5 lah, tapi sebenarnya guru dia lebih daripada itu, ya. Ada Abu Rawh Yazid bin Ruman, Syaibah bin Nisa Al-Qadhi, Abu Abdullah Muslim, Abu Dawud Abdul Rahman bin Hurmuz, Abu Ja'far Yazid bin. Kemudian mereka ini pula ambil daripada para sahabat, Abu Hurairah, ada ambil daripada Abdullah bin Ayyash, ada ambil daripada Ibn Abbas. Mereka ini pula ada juga yang ambil daripada Ubay bin Ka'ab, dan Ubay bin Ka'ab ambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok, inilah dipanggil silsilah sanad, bersambung sanadnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kemudian baru kita nak masuk tajuk yang pertama. Tadi biografi dulu, kena kenal dulu, takkanlah
Terus baca tanpa kita kenali siapa dia. Warash tu sekurang-kurangnya tahu, ya, bacaan Warash ini bukanlah diamalkan di Malaysia, taklah diamalkan di Malaysia. Habis tu tujuan nak buat apa ngaji, dah tak amal. Tujuannya nak tambah ilmu lah. Ya. Kalau baca hafz saja pun memang dah cukup, belajar hafz pun saja memang dah cukup. Ibaratnya makan nasi dengan ikan goreng pun dah cukup, dah kenyang dah. Kan, makan nasi kemudian ikan goreng, 2 ekor 3 ekor ikan goreng. Tapi kenapa nak perlu ada lagi ayam goreng? Kenapa nak ada lagi sayur-sayur? Nak ada lagi yang suka budu-budu, petai-petai. Wah, itu menimbulkan orang panggil selera, menambahkan selera rasa nak tambah nasi lepas makan-makan. Itu maksudnya begitu. Kita berseronok-seronok dengan Al-Quranul Karim, ya. Kalau tak makan, kalau cukup dengan nasi saja pun, makan nasi saja pun memang dah kenyang pun, tak makan lauk apa-apa kan. Dulu kan orang taruh garam je dengan nasi. Kita pun pernah, Ustaz pun pernah lalui itu. Bila mana tak ada lauk. Bila mana tak ada lauk, ya, maka makanlah dengan garam, kenyang juga. Sampai sekarang pun dah jadi besar pun. Okey, sekarang kita tengok bab ni, basmalah. Nak bincang pasal bab basmalah atau menyambung di antara dua surah. Dalam bab basmalah ini Ustaz akan pecah kepada bahagian. Dalam tajuk menyambung di antara dua surah ini, kita akan pecah kepada 4 bahagian. Okey, nanti boleh tengok 4 bahagian. Baik. Lagi dah. Ya. Yang pertama ialah menyambung di antara dua surah. Kecuali dengan surah At-Taubah. Ada tajuk yang senanglah sebab dia sama dengan Hafs. Okey. Ini kita akan bincang tentang bagaimana kita nak baca bila kita dah habis satu surah, kemudian kita nak masuk surah yang baru. Ya, kita nak masuk surah yang baru kecuali surah At-Taubah. Kecuali surah At-Taubah. Contohnya qul huwallahu ahad, qul huwallahu nak baca qul a'udzu birabbil falaq, kemudian nak baca surah An-Nas dan sebagainya. Okey, ini bahagian pertama. Dalam bahagian ini dibaca bagi warasnya ialah dengan menetapkan basmalah. Kita kena baca basmalah. Bismillah itulah maknanya, bukan baca basmalah betul-betul. Bismillahirrahmanirrahim itulah maksudnya, ya. Jadi kalau kita dah habis satu surah, kita pun nak baca surah yang baru, letak dulu basmalah. Kena baca dulu basmalah. Jadi di sini bila kita letak basmalah, maka kita boleh baca atau pilih 3 wajah. Pertama dipanggil qat'ul jami'. Okey, qat'ul jami'. Yang qat'ul jami' ni maknanya putus semua. Nanti kita akan perincikan macam mana. Dan ini sebagai pengulangan lah, sebab Ustaz anggap walaupun masuk pada riwayat yang baru, walaupun dah belajar dalam kolom, Ustaz ulang lagi sebab Ustaz takut ada yang baru masuk, yang baru join kelas kita, dia tak sempat join yang kolom. Jadi Ustaz terpaksa terang seperti yang baru jugalah. Jadi yang dah lama dengar tu sebagai ulang kaji, ya. Okey. Yang kedua ialah waqaf akhir surah, kemudian sambung basmalah dengan awal surah, ya, awal surah. Itu yang kedua. Yang ketiga waslul jami'. Waslul jami'. Sambung semua. Okey, 3 wajah. 3 wajah poinnya ialah kena ada basmalah. Okey, kita cuba perincikan. Ini contoh kalau kita katakan habis surah Fatihah lah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Habislah surah Fatihah. Dalam kita nak niat kita nak sambung lagi.
nak sambung lagi surah Al-Baqarah kan. Besok nak bertadarus ni contohnya. Nak bertadarus dah masuk Ramadan ni. Jadi semangat tu luar biasa sikit. Habis Fatihah nak baca surah Baqarah. Baca surah Baqarah, baca, habis surah Baqarah. Wah, ni memang semangat luar biasa. Dia pun nak sambung surah yang baru, surah Ali Imran. Begitulah seterusnya. Baca sampai dah khatam rupanya. Wah, itu memang apa orang panggil ajaib ataupun agak apa ni mustahil lah kalau katakan baca terus tak berhenti-henti kan. Jadi kita habis waladhdallin, baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Bila sebut berhenti, kena bernafas lah. Alif Lam Mim. Yang ni rasanya dah biasa buat lah. Ya? Selalu kita dah buat gitu. Kita baca Hafs, kita baca Qalun. Warash pun boleh macam tu. Okey. Yang keduanya ialah waqaf akhir surah. Contohnya kita baca sampai habis surah Baqarah. Hujungnya ialah Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kita berhenti. Kemudian masuk surah Ali Imran, surah yang baru. Kita akan start dengan bismillah. Tapi jangan stop di bismillah. Terus saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Itu sambung terus. Tapi kita kena tahulah mim tu baris apa. Bismillahirrahmanirrahim. Mi. Kadang-kadang ada yang sambung tapi dia tak hidupkan mim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Itu salah. Kena hidupkan mim. Okey, itu yang kedua. Dipanggil waslul jami'. Sambung ke semuanya. Habis satu surah, akhir ayatnya anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sambung terus ya. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Sambung semua. Kalau nafas panjang bolehlah buat gitu. Kalau nafas tak panjang, jangan cuba-cuba nak buat. Sebab apa jangan cuba-cuba nak buat? Sebab takutnya tuan-tuan berhenti. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Bismillahirrahmanirrahim. Terberhenti di situ. Nafas habis di situ, maka wajah itu adalah wajah yang ditegah. Wajah yang kita tak boleh baca. Okey? Kerana dia menjadikan seolah-olahnya bismillah itu berada di akhir ayat. Sedangkan bismillah itu letaknya adalah di awal ayat. Baik. Kemudian dah selesai. Dengan letakkan basmalah menjadikan 3 wajah semuanya. Maka Warash dia tambah lagi. Tadi pun Warash, tadi pun juga Warash. Dia tambahan lagi bagi Warash ini 2 wajah menjadikan wajah kesemuanya adalah 5 wajah. Berbeza dengan Qalun. Qalun kita dah belajar kan? Kita dah tahu Qalun macam Hafs. Warash macam Hafs pun boleh, macam Qalun pun boleh. Tambah lagi 2 iaitu Saktah. Dan yang kedua Wasal. Di mana Saktah dan Wasal ini kedua-duanya dibaca tanpa basmalah. Jangan baca bismillah. Okey? Tinggalkan bismillah. Bismillah, tak ada bismillah. Bagai contohnya kita ambil surah Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alif Lam Mim. Itu sambung semua tanpa baca basmalah. Kalau Saktah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, break sekejap. Lin nak panjang berapa harakat?
Panjanglah berapa rakaat pun. 2 boleh, 4 boleh, 6 boleh. Sebab dia mad arid li sukun. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Waladdallin. Kemudian diam, 2 rakaat tempoh diam. Ya. Kemudian terus nafas yang sama, guna nafas yang sama. Alif lam mim. Kaedah saktah tu dah biasalah. Kita macam dalam riwayat Hafs itu kalau diminta untuk tarifkan saktah, berhenti seketika, tempoh berhentinya 2 harakat, kemudian teruskan bacaan guna nafas yang sama. Itu tarif kepada saktah, samalah di sini. Okey. Jadi bermakna wasal dengan saktah tanpa basmalah jumlah keseluruhannya 5 wajah. Okey, baik. Bahagian yang kedua selesai tu ya. Harus membacanya dengan 3 wajah. Bahagian yang kedua ni maksudnya kita nak bincang dalam buku Ustaz ni. Ustaz masuk juga tentang mana-mana surah yang nak masuk kepada surah At-Taubah. Ya, dalam muka surat 4 ya, dalam buku muka surat 4. Kalau kita dah baca satu surah, baca kepada surah At-Taubah. Contoh ya, contoh. Habis surah Al-Anfal, nak baca surah Taubah. Kita boleh baca 3 wajah. Pertama dipanggil Al-Qat'u. Putuskan. Putuskan bacaan. Innallaha bikulli syai'in alim. Okey, berhenti. Ambil nafas yang lain. Bara'atun minallahi wa rasulih. Itu dipanggil wajah Al-Qat'u. Okey. Wajah yang kedua, waslul. Al-waslu ataupun nak kata waslul jami', sambung semuanya. Kalau kata al-waslu pun dah okey. Baca sambung. Innallaha bikulli syai'in alimun ada hukum iklab lah kalau sambung. Alimun bara'atun minallahi wa rasulih. Okey, itu wajah al-waslu. Manakala yang ketiga ialah kita boleh baca dengan wajah as-sakt. Saktah seperti yang kita dah takrifkan tadi, berhenti seketika. Innallaha bikulli syai'in alim. Bara'atum, nafas sama. Bara'atum minallahi wa rasulih. Jadi ketiga-tiga wajah yang kita sebut tadi, al-qat'u, al-waslu, as-saktu, tiga-tiga wajah ini dibaca tanpa basmalah. Bagi siapa? Semua qiraat. Ya, semua qiraat. Belajar lagi pas ni qiraat yang lain, ini juga yang akan disentuh, ustaz ulangkan lagi. Ya, sampai tuan-tuan puan-puan betul-betul ingat, tak tengok di buku pun dah ingat. Okey, yang ketiga, bahagian yang ketiga. Cuma sebelum tu ya, nak bagi tahu syarat tiga-tiga wajah ni adalah surah yang nak sambung kepada surah At-Taubah, kedudukannya adalah sebelum surah Taubah. Tertib susunan dia tu dalam mushaf, mula Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, baru masuk At-Taubah. Faham? Jadi mana-mana surah yang terletak sebelumnya, maka boleh bacalah tiga-tiga wajah. Tapi kalau surah yang kita nak sambung dengan Taubah, kita ambil selepasnya. Ada surah Yunus, surah Hud, surah Yusuf. Katakanlah habis surah Yusuf, nak patah balik kepada surah At-Taubah, maka kita dah tak boleh baca ke semua wajah ni. Kita hanya boleh baca dengan wajah Al-Qat'u sahaja. Al-Waslu tak boleh. As-Saktu tak boleh. Yang ini disebut dalam kitab Al-Buduruz Zahirah, susunan Syekh Abdul Fattah Al-Qadhi. Dia sebut dalam kitab kitab tersebut. Okey, jelas. Baik, yang ketiga ya. Yang ketiga ini kita nak baca akhir surah. Contoh surah An-Nas. Ya, kita nak sambung ke surah Al-Fatihah. Bila nak sambung surah Al-Fatihah, minal jinnati wan nas, nak masuk alhamdulillahirabbil alamin, perlu baca bismillah. Walaupun Warash tadi kita sebut surah lain boleh baca tanpa basmalah.
waladdallin alif lam mim. Tak baca bismillah. Boleh. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin alif lam mim. Boleh. Dengan sambung terus ya. Tak baca bismillah. Tapi kena ingat, kalaulah surah An-Nas, tuan-tuan dan puan-puan semua, kita nak masuk surah Al-Fatihah, maka perlu baca bismillah walaupun kita baca sekarang apa? Walaupun kita baca sekarang dengan riwayat Warash, kita terus kita kena baca bismillah ya. Minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nak sambung terus dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pun tak ada masalah. Yang penting ada bismillahirrahmanirrahim. Okey? Baik. Boleh ya? Itu bahagian ketiga. Bahagian yang keempat ini ialah bila mana kita nak ulang. Kita nak sambung akhir surah dengan awal surah yang sama seperti kita ulang surah Al-Ikhlas. Kita baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Contohnya baca Warash macam gitulah. Jadi nak baca lagi qul huwallah, perlu sebut bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca lagi bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Begitulah seterusnya. Bila kita nak ulang surah yang sama, dia tak boleh baca wajah sakt, dia tak boleh baca wajah al-waslu yang tanpa basmalah. Okey? Selesai. Itulah 4 bahagian berkenaan dengan menyambung di antara 2 surah. Sekarang perhatian. Perhatian. Dalam perhatian ini dia ada sesuatu yang berbeza daripada apa yang kita dah jelaskan sebelum ini, iaitu berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan memisahkan dengan basmalah. Ya, memisahkan dengan basmalah. Ini ceritanya tentang apa? Tentang wajah bacaan pada az-zuhr. Pada az-zuhr. Az-Zuhr ni surah apa? Surah Az-Zuhr ni? Surah Az-Zuhr ni dia macam ni. Ada surah-surah yang digelar sebagai Az-Zuhri. Az-Zuhri. Ya. Ada 4 surah kesemuanya digelar sebagai Az-Zuhri. Iaitu surah yang bermula dengan la uqsimu. La uqsimu biyaumil qiyamah. Satu lagi apa yang mula dengan la uqsimu? La uqsimu bihadzal balad. Okey, 2. Dia ada 4 semua. Surah mana lagi? Surah yang mula dengan wailun. Wailul lil mutaffifin. Mana lagi surah yang mula dengan wailun? Wailul likulli humazatil lumazah. 4 surah ini digelar sebagai az-zuhr. Az-zuhr maknanya masyhur. Ya. 4 surah yang masyhur. Dalam surah yang mula dengan la uqsimu, wailun wala. Dalam matanya sebut begitu. Wailun 2 kali, wala. Ada 2 kali wala. La. Okey. Jadi di sini nak ceritanya, kalaulah kita baca surah-surah yang lain, kalau kita baca dengan surah-surah yang lain dengan wajah saktah. Tadi kita dah sebut Warash, kalau nak sambung mana-mana surah, ada 5 wajah. Kena faham betul-betul ya? 5 wajah. Antaranya ialah wajah saktah. Okey, katakan tuan-tuan puan-puan semua pilih wajah saktah. Habis waladdallin, kita saktah. Alif lam mim. Habis surah Baqarah, kita nak sambung surah Ali Imran pun kita ambil saktah. Fansurna 'alal qaumil kafirin. Saktah. Alif lam mim. Itu surah Ali Imran. Okey? Atau habis sampai surah Ali Imran. Wasabiru ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nak sambung kepada surah An-Nisa,
Ya ayyuhan nas pun kita sakta. Begitulah seterusnya. Seterusnya sakta, 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 sakta sampai kepada surah apa? Surah At-Takatsur. Sampai surah At-Takatsur. Kita nak masuk surah Al-Asri. Kita saktah lagi. Habis surah Al-Asri, nak masuk surah Al-Humazah. Habis surah Al-Asri dan kita nak sambung kepada surah Al-Humazah. Contohnya, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. Itu surah At-Takatsur. Nak masuk wal asri kita saktah sebab kita pilih saktah. Tapi bila wal asri habis sampai watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Bila habis kita tak boleh baca dengan wajah saktah. Kita kena baca wajah Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Boleh faham? Kena baca bismillah. Kalau kita ambil wajah saktah. Okey? Baik. Terusnya, nombor 2. Memilih wajah saktah. Kena baca wajah saktah di sisi mereka yang meriwayatkan wajah wasal surah lain. Contohnya di habis surah Fatihah, waladdallina alif lam mim, dia sambung. Dia bukan baca saktah, dia sambung terus. Surah Baqarah habis surah nak masuk surah Al Imran pun dia sambung terus. Maka bila dia sampai kepada surah At-Takatsur, thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'imi wal 'asr. Dia sambung terus. Dia tak baca bismillah. Habis surah Al-Asri, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dia kena saktah. Saktah, diam seketika. Wailul likulli humazatil lumazah. Nampak tak? Maksudnya di sini ada yang membezakan. Kalau surah lain baca dengan wasal, 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 masuk je surah salah satu daripada Arba'ah Az-Zuhri ini, yang digelar sebagai Az-Zuhri ini, kena saktah. Kena saktah. Tapi kalau tempat lain dia saktah, 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 sampai kepada 4 surah ini, dia akan baca apa? Baca basmalah. Nampak tak? Agak complicated ke ataupun atau complete je. Tak ada kata-kata complete. Itulah. Tapi jangan bimbang. 4 wajah ini walau bagaimanapun kebanyakan ulama, jumhur ulama tidak ada yang tidak membezakan di antara Az-Zuhri dengan surah-surah lain. La farqu baina Az-Zuhr dengan surah yang lain. Maksudnya kalau surah lain tuan-tuan puan-puan baca dengan saktah, 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 sampai di surah yang digelar sebagai Az-Zuhri juga saktah. Itu kebanyakan ulama. Maknanya tak ada masalah. Kalau nak ambil pendapat jumhur, tak payah ingat. Kaedah ini pun tak ada masalah. Terus saja saktah, terus saktah, terus saktah. Terus wasal, wasal, wasal. Selesai. Cuma kalau kita baca buku, jumpa dibincangkan tentang perkara ini, kita fahamlah ya. Itu maksudnya. Baik. Okey, takat ini tak ada nampak yang bertanya. Alhamdulillah. Bagus ya. Ini berkat nak masuk Ramadan lah ni. Semua faham je. Okey, sikit lagi ya. Kita berhenti. Dah nak siap-siap nak pergi tarawih apa semua ya. Tapi tarawihnya macam-macam mana pun, kalau walau semangat bagaimanapun, kena lepas isyak. Dia tak boleh buat lepas maghrib. Jangan lepas maghrib dah start awal lagi solat tarawih. Apa kerja masa semangat ni nak tarawih ni? Lepas maghrib pun dia terus tarawih. Jangan lagi, tunggu isyak dulu. Okey. Bab silah mim jamak. Bab silah mim jamak. Kita akan masuk tajuk ini dan habis tajuk ini selesai untuk hari ini. Kemarin pun dah belajar juga kolon kan? Jadi senang. Ya, senang. Mim jamak. Ustaz ulang sekali lagi takrif kepada mim jamak sebab ada dalam buku ini. Apa maksud mim jamak?
Mim jamak ni maknanya mim tambahan. Fahamlah bila sebut mim tambahan, dia bukan asal kalimah. Dia bukan asal bagi kalimah tersebut. Dia adalah mim tambahan menunjukkan jamak lil mudzakkar. Bagi mudzakkar. Ada dua tanda kita nak mengenal mim jamak. Ya, mim jamak ni mim menunjuk bilangan ramai. Jadi kalau kita yang ada asas bahasa Arab, kita belajar bahasa Arab, kita faham makna, senang. Kita bila nampak mim, kita tahu ini mim jamak. Mim ini menunjuk bilangan ramai. Dan ini bukan mim jamak. Mim ini adalah asal kalimah. Kita boleh sebut. Tapi kalau kita tak tahu maknanya apa, ada dua kaedah atau dua tanda yang kita boleh kenal. Okey, ini tips lah ya. Satu, apabila huruf mim dan huruf sebelumnya itu bukanlah daripada asal kalimah, bukan menunjukkan kepada satu kalimah, yang ini agak susah lah. Sebab kita tak tahu kan. Bila huruf mim dan huruf sebelumnya itu bukan daripada asal kalimah, maka pastinya mim itu adalah mim jamak. Yang kedua, ini cara yang mudah. Ingat formula ini atau tips ini ialah bila mim jamak terletak selepas salah satu daripada 3 huruf berikut. Sama ada terletak selepas huruf ha, alaihim, ada mim, ia adalah mim jamak. Antum, ada mim, dia duduk selepas ta, ia adalah mim jamak. Alaikum, ada mim, dia terletak selepas huruf kaf, ia adalah mim jamak. Jadi formulanya ada 3 huruf, ha, ta dan kaf. Ya, ha, ta dan kaf. Katakanlah mim mati, ya, mim mati. Sebelumnya huruf lam. Ya, sebelumnya huruf lam. Jadi apakah dia mim jamak? Ya, nanti kita tengok lepas ni. Apa makna silah pula? Apa maksud silah? Silah ialah dalam bab ini menyambung. Silah ni maknanya sambung. Ya, kita kata silaturrahim, sambung kasih sayang. Silah maknanya sambung. Kalau kita tanya, ada tak mim jamak di sini? Ada atau tak ada? Itu jawapannya. Ada atau tiada. Bagaimana bacaan Warash? Bagaimana bacaan Warash? Jawabnya ialah dibaca dengan silah. Dibaca dengan silah. Bukan kata bagaimana bacaan Warash? Oh, bacaan Warash mim jamak. Belum menjawab lagi tu. Kalau katakan Warash mim jamak, belum menjawab lagi soalan tu. Bacaannya ialah silah. Mim jamak pada keadaan tertentu. Jadi maksud silah di sini ialah menyambung mim tersebut dengan huruf waw pada sebutan saja. Kita sambung pada sebutan saja sebab dia tak ditulis. Contohnya kalau kita belajar hukum silah ha dhamir, mak silah qasirah, mak silah tawilah kan. Tengok ada ha, ada waw kecil. Ha tu tak disambungkan dengan waw. Ya, ha tu tak disambung dengan waw. Yang waw tu hanyalah dhab, tanda, bukan huruf, bukan resam. Dia adalah tanda pemanjang kepada annahu. Itulah makna silah. Hukum bagi mim jamak untuk Warash, ini syaratnya. Nak baca silah mim jamak Warash ialah apabila mim jamak terletak sebelum hamzah qata'. Hamzah qata', maka disambungkan, disilahkan mim tersebut dengan waw, dengan huruf waw. Dia kena sambungkan mim tu dengan waw, maka secara tak langsungnya mim itu dengan dibariskan baris hadapan. Ya, mim dibariskan dengan baris hadapan, maka dimatkan, dipanjangkan 6 harakat. 6 harakat. Tengok dalam ayat ini. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kalau Ustaz tanya, ada tak mim jamak? Jawapannya ada. Ada berapa? Banyak mim jamak. Tak terkira banyaknya. Banyak sangatlah tu. Ya, tak terkira. Banyak sangat. Okey? Banyak mim jamak. Tapi kalau kita tanya, bagaimana bacaan Warash pada mim jamak tersebut? Maka yang dibaca dengan silah mim jamaknya ialah pada ayat, pada perkataan wa kuntum. Wa kuntum ada waw kecil. Cuma Ustaz tertinggal dalam ni, dalam buku Ustaz pun ada tertinggal tanda panjang lagi atas waw kecil tu.
Buatlah, tulislah. Kalau ada buku tu, letakkan tanda. Ada tanda mat lagi atas waw. Menunjukkan dia kena panjang 6 harakat. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum. Di situ kenapa tak buat mu? Sebab tak bertemu hamzah. Thumma yumitukum thumma yuhyikum. Kenapa itu situ pun tak buat silah mim jamak? Sebab tak bertemu hamzah. Thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Maknanya apabila bertemu dengan hamzah kotak sahaja baru dibaca silah. Dan kena ingat, nak komplit jawapannya ialah silah mim jamak dan dipanjangkan dengan 6 harakat. Dipanjangkan 6 harakat. Faham? Beza tak dengan kolun yang kita belajar kemarin? Bezalah. Kolun, dia tak kisah. Bertemu hamzah ke, tak bertemu hamzah ke, dia boleh je. Nak matikan mim jamak pun boleh, nak silahkan mim jamak pun boleh. Tapi kalau bertemu dengan hamzah, maka dia boleh baca 2 harakat boleh, baca 4 harakat pun boleh. 6 tak boleh. Kalau ada sampai 6, waras. Kalau lebih daripada 6, tak waras. Kalau lebih daripada 6, tu tak waras. Dia sampai 6 je ya. Kalau lebih itu tak waras. Jadi hati-hati. Okey, nampak tak bezanya dengan riwayat kolon. Okey. Contoh yang kedua. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ada mim. Ayyukum, ada mim. Ahsanu amala. Mim itu adalah mim jamak. Ada tips yang kita boleh tahu itu mim jamak. Dia terletak selepas huruf kaf. Jadi kalau baca warash, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu cara bacaannya. Hanya satu wajah je. Dia tak boleh mati kemudian silah, tak boleh. Dia bukan macam kolon. Jadi kena ingat juga silah mim jamak hanya berlaku ketika bacaan wasal sahaja. Kalau ditanya, bilakah berlaku mim jamak? Bila sambung. Habis itu kalau berhenti matikannya seperti qiraat yang lain. Contoh, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum. Kita nak berhenti pada ayyukum, jangan berhenti ayyukum. Hidupkan juga, yang tu tak boleh. Dia hanya boleh ketika sambung sahaja. Okey? Selesai. Perhatian, mim jamak bila bersambung dengan hal dhamir sama ada bagi mudzakkar atau muannas dan sama ada mufrad atau jamak, maka mim jamak itu disilahkan dengan waw pada lafaz dan resam bagi semua bacaan 10 qiraat. Ini untuk maklumat tuan-tuan puan-puan semua. Kalau perhatikan kalimah dakhaltumuhu, ada tak mim? Ada. Ada tak waw? Ada. Mim tu mim apa? Mim jamak. Asal mim jamak tu mati. Mim tu mati sebenarnya. Tapi oleh kerana dia bertemu dengan ha. Ha itu dipanggil dhamir. Bagi lelaki, mufrad. Fattakhadtumuhum. Ada ha juga bersambung dengan mim tu dipanggil bagi jamak. Jadi secara tak langsung mim jamak ini ketika ini dia terus ditulis dan terus dibaca silah. Dakhaltumuhu. Kita tak baca dakhaltumhu, tak. Dalam Quran pun dah siap ditulis dakhaltumuhu fattakhadtumuhum. Okey. Kalau kita boleh buat kesimpulan, bila bertemu dengan dhamir, semua qiraat akan baca dengan silah mim jamak dalam sebutan dan tulisan. Termasuk hafz kita. Kalau orang tanya, ada tak bacaan silah mim jamak dalam riwayat hafz? Jawapannya ada. Inilah keadaannya. Ya, bukan waras saja ada silah mim jamak, hafz pun ada juga, cuma kita tak perasan. Okey. Perhatikan ayat ini, sila baca, jangan salah baca, jangan silap faham. Ada kalanya mim tu yang kita nampak mim tersebut itu dia terletak selepas kaf, dia bukan mim jamak. Maknanya antaranya lah kalimah hukum, hati-hati. Kalimah hukum banyak dalam Quran.
Jangan ingat dia adalah mim jamak. Dia bukan mim jamak ya. Kita tak boleh baca silah lah, apa-apa qiraat lah. Bainahum lain ceritanya. Ya. Jadi jangan tersalah. Okey, baik, alhamdulillah. Selesai perbincangan tentang hukum bacaan ataupun usul bagi riwayat Warash. Dah pun 6.30. Jadi harapnya dua tajuk yang kita bincang pada hari ini, basmalah dengan mim jamak, serta awalnya kita sentuh pasal apa? Pasal biografi Imam Qalun, boleh faham, jelas. Dan biasa tak ada yang tak jelas, semuanya jelas sebab tak ada yang bertanya. Tak waras. Okey. Okey, baik. Sekarang kita ada masa sikit lagi, kejar-kejar pula kita ya. Quiz time. Oleh kerana Latin suruh tanya lagi 2 soalan, nak fikirlah Ustaz apa benda nak tanya ni. Sebab rasa macam tajuk tadi mudah je. Rasa kalau tanya semua boleh jawab. Jadi tak apalah, kita tanya juga. Okey. Quiz ada 2 soalan. Soalan yang pertama berbunyi, jelaskan perbezaan wajah bacaan antara riwayat Qalun dengan Warash bab basmalah. Ringkas pun boleh, nak padat pun boleh, jangan lama sangatlah, kejar masa. Apa beza Warash dengan Qalun tentang bab basmalah? Apa ni, macam Kak Aisyah nak jawab je. Tidak, Ustaz. Tidak, saya tak ada jawab. Saya dah sudah. Saya nak tanya soalan dengan Ustaz tadi. Nak tanya soalan, okey. Tak apa, biarkan quiz dulu. Nanti biarkan quiz. Okey, jadi Ustaz pula kena jawab quiz yang Kak Aisyah ni. Saya dah sedar dah. Silakan siapa nak cuba menjawab soalan pertama. Soalan ni mudah je. Semua boleh jawab rasanya. Semacam senang. Okey, bagi 1 minit untuk fikirlah. Nak tunggu 5 minit lama sangat. 1 minit je. Okey, ada 2 orang angkat tangan. Ustaz tengok sini Kak Anita dulu. Kak Anita. Okeylah Kak Anita dulu. Nama Kak Anita nampak. Lepas ni Kak Siti standby. Sila Kak Anita, on mic. Okey, untuk bacaan wajah bacaan basmalah pada riwayat Qalun dan riwayat Warash. Berapa wajah tu? Qalun berapa, Warash berapa? Tenggelam Kak Anita, mic, on mic. Okey, Qalun baca dengan 3 wajah, iaitu wajah basmalah, dan Warash akan baca dengan 5 wajah, iaitu 3 wajah basmalah dan 2 wajah tanpa basmalah. 2 wajah tu apa? 2 wajah tanpa basmalah ialah saktah dan wasal pada riwayat Warash. Okey, alhamdulillah. Terima kasih Kak Inta. Tahniah. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama. Soalan yang kedua. Soalan yang kedua berbunyi, jelaskan perbezaan bacaan antara Qalun dengan Warash, hukum mim jamak. Angkat tangan. Kak Siti nampak angkat tangan. Kak Siti. Tak bunyi. Tak bunyi, tak on mic. Kak Siti Mariam kan? Kak Siti Mariam, Datin. Itu jelaskan perbezaan bacaan. Perbezaan antara pada min jamak antara Qalun dengan Warash ni, kalau Qalun setiap min jamak itu sama ada dia berjumpa dengan min kotak, hamzah kotak atau tidak, dia tak disilahkan. Tetapi dalam Warash, min jamak tu bila bertemu dengan hamzah kotak saja, dia disilahkan dengan bacaan 6 harakat. Wah, alhamdulillah. Wah, macam hebat lah tu, dah boleh ganti tempat Ustaz lah tu. Okey, alhamdulillah, tahniah kepada Kak Siti. Lengkap dah tu, ya. Lengkap.
Maklumlah Kuala setiap pagi lah. Waras pun dah tak daki juga. Okey, tahniah. Okey, alhamdulillah. Jadi selesai 2 soalan untuk semua pada petang ini. Perkongsian daripada Ustaz berkenaan dengan usul riwayat Warash. Jadi kita akan bertemu semula pada minggu hadapan untuk Warashnya ya. Untuk Warash. Kemudian untuk Hamzahnya besok seperti biasa kita akan bersiaran jam 5 suku lah. Jam 5 petang. 5 petang. Jadi Ustaz ucapkan selamat menjalani ibadat puasa. Mudah-mudahan sihat afiat semua, dapat ibadat dengan baik. Dan untuk makluman tentang Facebook, kita dah buka grup private grup Facebook yang pertama, tetapi ada masalah teknikal dalam grup tersebut. Jadi kita buka pula ke grup yang baru Facebook untuk khusus riwayat Warash, yang mana apa yang kita bentang di sini link ke Facebook tersebut. Maka yang belum masuk lagi dalam grup yang baru tu dipersilakan masuk ke grup yang baru, dan ada soalan ditanya, jawapannya ialah Warash. Saya ingin belajar riwayat, jawablah Warash. Jangan jawab Hamzah, jawab Qalun, tidak akan di-approve-kan lah. Jadi jawab Warash. Okey, cakap tu dulu. Wallahu alam. Ustaz nak tanya. Terus. Ini saya Puan Aisyah ya. Nak tanya Ustaz pasal kolon tu, Quran kolon tu kan Ustaz kata dalam Quran tu kita boleh baca ikut tu je kan. Tadi saya baru dapat Quran kolon tu, baru beli. Lepas tu bila saya tengok tu, kita nak kena macam tu, macam ada 2 wajah ke 4 wajah tu, kita kena buat sendiri lah kan. Macam tu Ya, dalam Quran dia tak tulis 2 wajah, 4 wajah. Dia tak tulis. Jadi kita yang belajar secara teori ni lah yang kita akan tahu. Betul, kita kena adapt pada yang tu lah. Sama juga Ustaz kata itu kan dekat Quran ada kan. Saya pun belilah. Beli sekali saya tengok, macam mana ni memang dia Ustaz, saya akan belajar balik lah. Dia cuma bantu dari segi mim jamak. Memanglah kalau dia buat mati, dia matikan semua. Kalau dia buat silah, silahkan semua. Tapi kita yang belajar teori ni, kita yang kena tahu tentang mim jamak Qalun boleh 2. Kalau Warash bila bertemu Hamzah. Tapi Hamzah Warash senang. Bila bertemu Hamzah je, dia akan buat terus dengan silah mim jamak. Kalau tak bertemu Hamzah, dia tak akan buat tanda silah. Tapi kalau wajah-wajah lain lagi yang akan kita belajar nanti, ada sampai 4 wajah, ada sampai 6 wajah, ada sampai berwajah-wajah. Yang tu dia tak tulis. Kita yang belajar melalui teori inilah yang kita tahu untuk bacaan tu semua ada. Jadi jangan bimbang. Jangan bimbang. Jangan bimbang. Mana ni nak baca ni? Kan kita kena berguru. Jadi bila berguru itulah, guru itulah yang akan ajar. Dekat sini boleh baca begini. Jadi beli Quran pun dia tak boleh memadai dengan kita baca sendiri tanpa belajar, tanpa berguru. Tak boleh. Dia kena berguru lah. Jadi Quran itu adalah memudahkan untuk kita belajar. Juga lah Ustaz ya. Hafz sendiri pun sama kan. Hafz kalau beli Quran Hafz tak ada guru, tak boleh juga. Kena belajar. Hafz pun ada tempat yang boleh baca 2 kan. Ada kalimah-kalimah tertentu. Sama lah ya. Terima kasih Ustaz. Saya cuma nak maklum tadi sebab saya dah hantar link yang mula-mula Ustaz beri tengah hari tadi tu. Saya dah publish dekat grup. Jadi sekarang link tu dah tak boleh pakai lah. Kita tak pakai lah. Dah tak pakai. Jadi semua yang masuk tadi tu, yang untuk link yang pertama tu, semua kena gunakan link yang baru pula lah, yang itu dah dibatalkan. Ini Ustaz dah ada chat, boleh copy balik link ni. Tuan-tuan puan-puan yang masuk dalam ni boleh copy dan boleh masuk terus. Nanti Kak Ros pun sama. Saya akan share lagi dalam grup. Dan maklumkanlah yang batal yang tadi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Jadilah Al-Quran sebagai pemimpin kami, ya Allah. Menjadikanlah Al-Quran sebagai cahaya kepada kami, petunjuk dan rahmat kepada kami. Ingatkan kami apa yang kami lupa dari Al-Quran. Ajarkan kami apa yang belum kami tahu daripada Quran. Bila kami kekuatan dapat baca Quran, dapat belajar Quran, dapat mengajar Quran sepanjang malam dan siang. Jadilah Al-Quran sebagai syafaat kepada kami, ya Allah. Ya Allah, berilah kesihatan kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, pertemukanlah kami bulan Ramadan, bulan yang mulia, agar kami dapat melakukan ibadat dengan sempurna, ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Syukran Ustaz. Selamat puasa. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.